Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah kita bincangkan berkaitan dengan topik sains hari ini. Jadi sebelum tu cikgu minta untuk kita duduk dalam keadaan bersedia dan kita baca doa bersama-sama ya. Okey. Seterusnya hari ini kita akan buat sedikit latih tubi yang mana sebab minggu lepas kita dah bincangkan berkaitan dengan topik sains iaitu berkaitan dengan tajuk elektrik. Betul? Okey, seterusnya antara objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mengenal pasti objek konduktor di dalam liter lengkap yang boleh menyalakan lampu. Kemudian yang kedua untuk menganalisis pemerhatian liter elektrik melalui lakaran, penulisan ataupun lisan. Okey, jadinya penting ataupun tidak untuk kita ni belajar berkaitan dengan komponen-komponen dalam elektrik ni. Kamu rasa macam mana? Okey, sebenarnya kan kita sangat penting untuk belajar komponen ataupun berkaitan dengan tajuk elektrik ni. Sebab bila kita nak melangkah ataupun contoh kamu baru bangun tidur, kamu nak pergi bilik air kan, ambil wuduk semua, kamu memerlukan cahaya betul tak? Untuk memudahkan kamu untuk pergi tandas, untuk solat, untuk siapkan diri kamu, untuk pergi sekolah semua kan. Jadi penting ataupun tidak elektrik ni? Penting. Dan jadinya kita belajar adakah bila mana kalau kita gunakan macam minggu lepas gunakan konduktor boleh hidup ke tak, menyala ke tak mentol tersebut, ataupun bila mana kita gunakan gunakan penebat kita boleh hidup ke tidak. Okey. Jadinya jika kamu masih ingat, okey, apakah dia komponen-komponen elektrik? Okey, antaranya komponen elektrik yang mana kita boleh jadikan satu liter yang lengkap. Yang pertama mesti ada sel kering. Kemudian yang kedua mesti ada mentol. Ada suis dan ada wayar penyambung. Okey, dan liter elektrik tu akan menjadi lengkap. Dan bila dia akan menyala apabila apa? Ingat lagi tak? Bila suisnya ditutup. Bila suis ditutup maka lampu ataupun mentol akan menyala, dan bila suis dibuka maka tidak akan menyala lah. Alhamdulillah, tahniah kepada cikgu ucapkan kepada kamu semua sebab kamu masih committed berada sampai video yang kali ni. Okey. Jadi hari ni kita akan buat latihan ni sama-sama dalam buku aktiviti kamu muka surat 51. Okey, jadi dalam surat 51 tu sekarang cikgu nak kamu keluarkan buku kamu. Okey, buku kamu dekat depan kamu. Keluarkan pensel warna kamu, dan kita keluarkan alat serta supaya kita nak tulis, nak terus buat. Dan pastikan kamu hantar hari ni sebab cikgu akan tambah kamu punya point. Okay, siapa yang tak hantar, cikgu tolak terus point kamu. Okey, ingat tu. Okey, tengok langkah yang pertama kat situ dikatakan pasang liter elektrik yang lengkap dan gantikan komponen suis dengan objek untuk diuji seperti gambar rajah di bawah. Okey, tengok gambar rajah yang tertera tu. Okey, kemudian yang kedua, warnakan mentol yang menyala dengan warna merah. Dan mentol yang tidak menyala dengan warna biru. Jadi kat sini, kita kena kenal pasti mana satu objek konduktor dan mana satu objek penebat. Okey, objek konduktor adalah, contoh macam apa? Kita dah bincang minggu lepas kan? Okey, cuba tengok gambar rajah yang A. Okey, kalau yang A tu digunakan apa? Untuk menggantikan suis dia letak gambar apa ni kat sini? Gambar cawan kertas. Okey. Tengok cawan kertas, kita kenal pasti cawan kertas sama ada konduktor ataupun penebat. Okey, kalau konduktor dia boleh mengalirkan arus elektrik. Tapi kalau penebat dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, jadi cawan kertas boleh tak mengalirkan arus elektrik? Okey, bagus sama cakap tak boleh. Okey, tak boleh. Dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Jadi, kamu ambil pensel warna kamu. Dia cakap, warnakan mentol yang menyala warna merah, yang tak menyala warna biru. So, kamu ambil warna biru, warnakan kat sini. Okey. Kemudian, tengok gambar rajah warna yang B, dia gunakan paku. Okey, gunakan paku boleh ke tidak? Dia adakah konduktor atau penebat? Okey, konduktor. Betul. Jawapannya konduktor. Jadi dia akan menyala. Mentol akan menyala. Dia warna merah kat sini. Cantik-cantik colour.
Okey, kemudian tengok yang C pula, dia gunakan apa ni? Bekas plastik, betul tak? Okey, kalau bekas plastik, kamu rasa boleh hidup ke tidak? Mesti tak boleh kan lampu ni sebab dia adalah penebat. Penebat tu maksudnya apa? Tak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, so ini color warna biru. Okey, then yang terakhir kita guna tengok kat sini, klip kertas. Okey, klip kertas. Dia boleh ke tak mengalirkan arus elektrik? Kamu rasa? Tak boleh kan? Boleh. Siapa cakap tak boleh tadi tu? Boleh. Boleh mengalirkan arus elektrik sebab dia adalah objek seperti logam. Okey, jadi kat sini kamu warnakan warna merah. Okey, terus. Okey, terus. Kita kena responsif. Buat terus. Okey, seterusnya. Tengok muka surat yang belakang dia pula. Muka surat 52. Okey, surat 52. Okey, kamu tengok. Soalan yang pertama, dia kata gariskan jawapan yang betul. Okey, gariskan jawapan yang betul dan yang pertama ni. Okey, kita baca sama-sama. Konduktor elektrik ialah objek yang apa? Dia bagi dua jawapan. Boleh ataupun tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, tadi cikgu dah ulang banyak kali kan? Kamu mesti, cikgu yakin kamu dah ingat. Okey, jadi konduktor boleh ke tidak alirkan arus elektrik? Boleh. Okey, kamu garis dekat jawapan kamu. Okey, kita garis sama-sama. Kita bincang. Okey. Kemudian yang kedua. Yang B, dia kata penebat elektrik ialah objek yang boleh ataupun tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Ya, je betul jawapan kamu. Tidak boleh. Okey, kamu garis dekat jawapan tu. Bagus. Okey, kemudian C. Kevin telah menggantikan Swiss dengan kunci pada Rita. Okey. Kunci. Kunci adalah objek yang seperti logam. Maka dia adalah apa? Mentut akan menyala kerana kunci ialah konduktor. Okey, betul. Konduktor adalah objek yang mengalirkan arus elektrik. Okey, betul. Sebab itulah mentut tu akan menyala. Dikata kat sini menyala. Okey, kemudian yang D. Kugan telah menggantikan Swiss dengan benang pada Rita. Tapi mentut tidak menyala. Sebab benang adalah ya betul, penebat. Okey. Kalau konduktor kan dia mengalir kan. Jadinya mentut boleh menyala. Kalau satu objek tu penebat, maka dia tak boleh mengalirkan arus elektrik. Okey, kemudian kita tengok gambar gunting yang kedua ni kan. Okey, kamu rasa kat sini dia kata soalan dia labelkan konduktor dan penebat pada gambar di bawah. Okey. Kita selalu kamu nampak kalau kamu pegang gunting. Kalau kamu pegang gunting. Okey, kalau kamu pegang gunting, tengok ni cikgu pegang gunting. Kan, cikgu pegang gunting dan kemudian kamu rasa, cuba kamu pegang dekat bahagian atas dia ni. Okey, atas dia yang cikgu punya warna merah ni, dia rasa apa? Kamu rasa dia adalah objek plastik. Okey, maka dia adalah penebat. Okey, penebat. Okey, jadi kalau yang bawah ni adalah bentuk logam. Maksudnya kalau kat bawah ni logam, jadinya dia adalah penebat. Konduktor. Siapa jawab penebat tadi? Jawab konduktor sebab dia adalah bentuk logam. Maksudnya adalah salah satu objek yang berbentuk logam lah. Okay, jadi kamu letakkan jawapan kamu. Tulis kat sini ni. Okay, yang pertama dekat kawasan plastik ni kan. Okay, plastik ni kamu tulis penebat. Okay, kamu tulislah kat sini penebat. Okey, kemudian dekat bahagian logam ni kamu tuliskan konduktor. Okey, sampai dah habis kan? Okey. Seterusnya, bincangan untuk muka surat yang seterusnya, muka surat 53. Okey, kamu boleh lengkapkan maklumat yang kamu tahu. Jangan lupa kamu tulis tarikh dekat bahagian tarikh ni, berapa hari bulan yang kamu tulis, yang kamu lengkapkan. Kamu tulis tarikh kat sini dan kamu lengkapkan bahagian konduktor. Semua ni kamu lengkapkan, penebat, dan kamu masukkan kembali apa yang kamu tuliskan tu kat dalam ruangan jawapan bawah ni. Okey.
Dan pastikan kamu siapkan latihan yang cikgu berikan. Okey? Dan untuk yang akhirnya kita dapat tahu bahawa konduktor adalah satu objek. Objek apa yang boleh membenarkan arus elektrik melaluinya? Maka antara objek ni adalah gunting, paku, duit shilling. Okey, jadi bila kamu terjumpa kan, contoh kamu jumpa gunting, okay, dalam keadaan tangan kamu sedang basah, okey, jadinya kamu jangan tiba-tiba senang-senang nak pegang suis-suis apa benda kan dengan benda-benda tadi, benda-benda konduktor ni. Kerana ditakuti kita sendiri yang boleh terbakar ke benda ke kan. Maksudnya sebab benda tu mengalirkan arus elektrik. Jadi contoh kalau berlaku kebakaran semua kan. Jadi kamu kena menggunakan bahan-bahan penebat untuk mematikan kebakaran tersebut. Okey, contohnya gunakan kain, getah ataupun plastik. Sebab apa? Penebat ni adalah satu objek yang tidak membenarkan arus elektrik melaluinya. Okey, maka kalau kita nampak kan dalam filem ke ada api yang marak, macam mana nak memadamkan api? Kita gunakan kain. Okey, untuk tutup kebakaran tersebut. Maka kat situlah poin kita belajar hari ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Okey? Jadi cikgu ada hantarkan juga kamu punya latihan secara online dalam live worksheet. Okey, jadi pastikan kamu buka dekat dalam student access, masukkan username kamu yang kita dah bincangkan minggu lepas. Dan yang ni kamu boleh hantar juga dalam minggu ni. Okey, tapi latihan yang cikgu berikan dalam buku hantar hari ini. Okey, terima kasih semua atas komitmen yang diberikan sepanjang kita punya video hari ini. Jika ada persoalan, terus maklumkan dengan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.